Jadi teruskan dengan pertanyaan anda. Untuk makluman semua, sepanjang tempoh PKP ni setiap hari saya akan udara secara live, setiap hari pukul 10 pagi. Jadi anda dah boleh allocate masa setiap pagi tu selama setengah jam untuk bersama-sama dengan saya. InsyaAllah saya akan ke udara setiap hari. Itu azam saya lah sepanjang tempoh PKP ni. Bukan azam tahun baru lah sebenarnya, tapi sepanjang tempoh PKP kita kata apa, pasang niat untuk membantu seramai mana yang boleh kawan-kawan kita kat luar sana tu yang mungkin ada kemusykilan berkenaan dengan undang-undang hartanah. Jadi saya cuba untuk membantu dengan mengadakan sesi live kita pada pagi ni lah kan. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan perempuan boleh juga nak kalau segan lah nak tanya soalan dalam sesi live ni, anda boleh hantarkan pertanyaan anda melalui email. Alamat email saya andahartanah@gmail.com. Macam yang saya tulis kat bawah ni sekarang, andahartanah@gmail.com, ataupun anda boleh hantarkan pertanyaan anda tu melalui WhatsApp. Boleh WhatsApp saya ke nombor saya 012-655-0685. Tapi kalau anda tak sempat nak emailkan dan tak sempat nak WhatsAppkan soalan anda tu, anda bolehlah terus masuk ke rancangan live saya setiap pagi jam 10 sepanjang tempoh PKP ni di Facebook page Hartanah anda, dan anda dialalukan untuk bertanya soalan ketika sesi live tersebut sedang berlangsung lah. So siapa yang ada pertanyaan silakan. Ada beberapa mata yang saya tengok sekarang, ada 8 orang yang tengah menyaksikan. Baru ada 3 orang yang komen, saya tak tahu yang lagi 5 orang ni siapa. Siapa yang baru masuk tu tolong kenalkan diri supaya saya tahulah yang anda bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okey. Belum ada soalan lagi pelik ni, selalu pagi-pagi, tak tahulah mungkin hari ni Jumaat orang sambung tidur ke, tak bangun lagi ke kan. Belum ada lagi soalan, saya tengok kat phone saya pun tak keluar lagi soalan ni. Okey, siapa-siapa yang ada soalan, siapa-siapa yang ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau ada apa-apa kemusykilan berkenaan dengan undang-undang hartanah tu, silakan bertanya. Tak lama segmen kita ni 30 minit saja. Jadi dalam tempoh 30 minit ni kita akan cuba merungkai apa-apa pertanyaan atau apa-apa persoalan yang bermain di minda tuan-tuan perempuan semua. Sementara ada masa ni, saya syorkan tuan-tuan perempuan untuk masukkan pertanyaan di ruangan komen. Tu banyak lagi kan. Tentanglah orang Johor kan, nasi je manjang kan. Tapi dah menjadi satu kebiasaan nak buat macam mana. Tak boleh hilang. Masuk TV RTM pun sama juga. Sampai penerbit RTM tu cakap, coach ni memang pure Johor lah coach. Setiap kali cakap tu mesti ujung tu ada kat situ kan. Nak buat macam mana kan. Itulah daripada kecil lagi perangai dah memang terbiasa macam tu. Okay, Tuan Rozaimi ada apa-apa nak tanya ke? Macam mana Tuan Rozaimi hari tu sharing di Landsworth? Hari tu ada buat sharing di Landsworth kan. So boleh mungkin boleh sharekan experience Tuan Rozaimi di sini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, mungkin ada benda-benda soalan-soalan yang tak boleh nak dijawab ke masa sesi yang kata Zoom dengan di grup Landsworth tu. Boleh tanyakan dalam ruangan komen lah. InsyaAllah kita boleh berdiskusi bersama pada pagi ni. Tuan Mi ni selalu banyak soalan, pagi ni senyap pula dia. Tuan Mi ada apa-apa nak tanya ke? Nak tanya berkenaan dengan lelongan ke, berkenaan dengan pindah milik ke. Untuk makluman semua, dalam tempoh PKP yang kita sedang hadapi sekarang ni, kebanyakan pejabat tanah khususnya di Negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan terpaksa ditutup lah. Jadi sepanjang tempoh PKP saya dimaklumkan untuk Negeri Selangor dia masih lagi menggunakan sistem smart box. Sistem smart box tu sedang berlangsung sekarang ni. Jadi jangan risau kalau tuan-tuan perempuan nak berurusan dengan pejabat tanah Negeri Selangor, tuan-tuan perempuan boleh menggunakan aplikasi smart box. So kalau yang tak tahu apa dia smart box ni lebih kurang macam kita berurusan melalui online lah. Kita boleh buat carian, kita boleh buat what we call presentation untuk pendaftaran pindah milik ke gadaian ke apa ke, kita boleh buat melalui sistem online smart box tu. Saya difahamkan bermula hari Isnin nanti. Hari Isnin nanti dah boleh kita gunakan sistem smart box tu sepenuhnya lah. Jadi siapa-siapa yang mungkin nak berurusan di
Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor sahaja. Smart box ni hanya khusus untuk PTG, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor. Untuk pejabat tanah dan daerah, kalau katalah grant tuan-tuan perempuan tu grant mukim ataupun grant mukim ni GM lah kan, GM ataupun HSM, semua tu ditadbir urus oleh pejabat tanah dan daerah. Jadi pejabat tanah dan daerah unfortunately masih lagi tutup. Jadi untuk yang berurusan di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor, PTG, urusan boleh dilakukan melalui cara serahan smart box. Jadi nak buat carian ke apa ke dah boleh lah. Tak ada masalah. Okey, orang pertama yang bertanya soalan. Alhamdulillah, terima kasih. Puan Putri Dova, bagaimana SPA signing dilakukan waktu PKP sekarang? Online signing boleh ke? Okey, soalan apa ni, Puan Putri Dova ni sebenarnya dah ditanya oleh sahabat viewers kita semalam, tapi tak apa, saya meraihkan soalan Puan Putri. So untuk makluman semua, dalam tempoh PKP ni kita masih lagi boleh melakukan temu janji. Okey, temu janji. Contohnya katalah tuan-tuan perempuan ada klien yang duduk di luar kawasan lah, di luar daerah, nak kena merentas daerah ataupun merentas negeri. Okay, merentas negeri saya rasa memang tak boleh. Merentas negeri tak boleh. Tapi merentas daerah dalam kawasan PKP ni, okay, apa yang saya buat untuk anak-anak guam saya, kebiasaannya bila mereka ada temu janji untuk menandatangani perjanjian, okay, apa yang kami buat adalah kami akan mengeluarkan surat temu janji lah. Okay, surat temu janji tu kita akan emailkan kepada klien dan minta klien printkan. Okay, printkan dan saya syorkan kepada klien tu untuk pergi ke mana-mana balai polis berhampiran untuk mendapatkan permit. Permit merentas daerah. Okey, itu sure saya yang pertama lah untuk melakukan temu janji nak menandatangani perjanjian jual beli ataupun apa-apa borang dokumen dan sebagainya lah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, kalau misal kata memang kita dah pergi ke balai polis nak dapatkan kebenaran untuk merentas daerah tu polis tak benarkan, jadi apa yang saya buat adalah saya akan kurierkan dokumen tersebut kepada klien. Okay, kurierkan dokumen. Contohlah hard copy SMP tu kita dah prepare, kita dah printkan siap-siap. Kita boleh kurierkan. Sebab courier service setakat mana 2-3 hari yang kita dalam tempoh PKP ni masih lagi berjalan lah. So courier service akan datang pick up dokumen daripada pejabat, pejabat peguam tu dan menghantar serah dokumen tu melalui courier. So bila sampai ke tangan klien di rumah dia ataupun di pejabat dia, apa yang kita minta adalah klien tadi tu kena menandatangani dokumen perjanjian tu di hadapan peguam untuk penyaksian juga. Jadi contoh macam yang saya sebutkan atas kurier ni, biasanya kalau misal kata klien tu berada jauh lah, dia ada di luar daripada negeri Selangor ataupun wilayah persekutuan yang terpaksa mungkin nak kena drive dan sebagainya daripada negeri-negeri lain, nak masuk ke negeri kita memang tak boleh. Sekarang ni tengah tempoh PKP, jadi saya syorkan mereka menandatangani perjanjian jual beli ataupun apa-apa dokumen untuk pindah milik tersebut di hadapan peguam yang disaksikan oleh peguam di kawasan mereka. Okey, jadi langkah yang kami buat adalah kami akan kenal pasti dekat kawasan tu. Contohlah macam mereka berada di Johor. Okey, jadi ada affiliates ataupun rakan-rakan peguam kami yang berada di negeri Johor, dan kami akan kenal pasti firma guaman dia dekat mana. Okey, jadi kita minta klien yang nak sign dokumen perjanjian tadi tu, dia bawa dokumen tu pergi ke pejabat peguam, dan peguam yang ada di negeri tersebut akan membantu untuk menyaksikan penandatangan dokumen tersebut lah. Ataupun istilahnya kita panggil sebagai witnessing ataupun attestation. Kita dah witness dokumen tu, kita minta dia attest lah, ataupun menyaksikan dokumen tersebut ditandatangani oleh klien tersebut. Jadi itu langkah yang kita buat sekarang ni lah. So itu untuk menjawab soalan Puan Putri Dova. Okay, so kalau ada apa-apa lagi soalan, minta masukkan di ruangan komen. Saya cuba untuk menjawab soalan tuan-tuan puan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Okay, ada lagi ke soalan-soalan yang ingin ditanyakan? So minta bantuan tuan-tuan puan untuk terus mengajukan soalan tu di ruangan komen. Kalau segan nak tulis dekat ruangan komen tu, later on boleh emailkan kepada saya, macam yang saya dah letakkan di bawah ni. Hantarkan pertanyaan anda melalui email ke alamat email andahartanah@gmail.com. Okay, ataupun anda boleh WhatsApp ke nombor saya 012-655-0685. Okay, Putri dah jelas kat situ. Okay, terima kasih Putri.
Jadi siapa-siapa lagi yang nak bertanyakan soalan silakan. Ada beberapa minit lagi untuk kita bersiaran, lebih kurang dalam 15 minit lagi. Sebab saya dah janji untuk segmen 30 minit anda tanya coach jawab ni, memang saya tak nak exceed masa 30 minit tu, sebab saya pun ada kerja-kerja yang saya ingin selesaikan. Dan saya percaya tuan-tuan perempuan juga sibuk ada kat rumah masing-masing, mungkin tengah buat kerja-kerja kat rumah tu kita ada aktiviti masing-masing kan. Jadi saya tak naklah ambil masa lama sangat. 30 minit tu pun dah lama dah bagi saya kan. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada lagi pertanyaan ingin ditanyakan kepada saya, silakan. Okey, bagi mereka yang mungkin belum lagi dapat e-book saya, e-book saya yang saya dah tulis beberapa bulan yang lepas, daripada tahun lepas lagi saya dah tulis e-book ni, anda boleh dapatkan melalui link yang saya nyatakan di bawah. Ada link yang ada kat bawah ni sekarang ni. Anda boleh masuk ke link tersebut, hartanah.anda.com/ebook tips hartanah. Masuk ke link tersebut, anda boleh download e-book tersebut dengan cara memberikan maklumat anda kepada kami, dan kami akan emailkan lah. Kami akan emailkan e-book tersebut kepada anda. Okay, berapa lama masa yang nak diambil untuk emailkan tu? Tak lama pun, sekejap je. Anda hantar mungkin pagi ni, insyaAllah petang ataupun malam nanti anda dah dapat e-book tu. Secara percuma, saya tak kenakan apa-apa bayaran pun, anda boleh dapatkan e-book tersebut secara percuma. Okay. So lanjutan daripada apa yang telah saya kongsikan tadi, saya nak sharekan sikit lah. Mungkin macam berbalik pada soalan Puteri tadi, ada di kalangan kita yang menghadapi kekangan untuk menandatangani apa-apa perjanjian jual beli. Okay. Kepentingan untuk mendapatkan attestation ataupun witnessing daripada peguam tu sebenarnya, kalau saya boleh sentuh di sinilah. Peguam sebenarnya nak letakkan tanda tangan dia sebagai witness ataupun nak attest tanda tangan dia di dalam bahagian penyaksian, perjanjian jual beli ke, borang pindah bilik ke, apa-apa dokumen sekalipun, dokumen pinjaman ke dan sebagainya. Sebenarnya peguam perlu menyaksikan tanda tangan tu diturunkan di hadapan dia. Sebab tu dia tulis kat situ ditandatangani di hadapan. Kan biasanya dalam agreement kan dituliskan executed before, maknanya ditandatangani di hadapan. Okay. So bila ditandatangani di hadapan, kita sebagai peguam nak tulis ataupun nak sign dokumen tersebut, kita perlu menyaksikan orang yang sama menandatangani dokumen tersebut di hadapan kita lah. Dia tak boleh macam contoh kita minta dia tandatangan kat tempat lain, kita macam assuming yang dia yang sign dokumen tu, dan kita anggap yang dia lah yang orang yang menurunkan tanda tangan di dokumen tersebut. Tak boleh macam tu. Jadi kita perlu pastikan yang orang tersebut menandatangani dokumen di hadapan peguam itu sendiri. Jadi bahaya sebenarnya bila peguam menurunkan tanda tangan sebagai witness ataupun nak attest dia punya penyaksian dokumen tersebut tanpa memastikan bahawa orang yang sama yang menandatangani dokumen tersebut itu adalah menjadi satu kesalahan sebenarnya. Okay, jadi bahaya kalau katalah ada unsur-unsur penipuan. Kita tak tahu dalam kita berurusan ni, sebab klien yang datang dan pergi daripada firma guaman kita, kita tak kenal siapa mereka. Even though kita kenal pun kadang-kadang kita tak tahu dia punya niat di sebalik apa yang dia nak tandatangani tu. Mungkin perjanjian jual beli, dia sebagai penjual dia nak jual. Rupa-rupanya yang menandatangani perjanjian tersebut bukan penjual yang sebenar. Itu bahayanya kalau kita tak berhati-hati di situ. Contohnya lah, kalau katalah orang yang menandatangani tu dia ada niat tak baik, dia dah dapat dokumen ataupun dah dapat maklumat berkenaan dengan hartanah milik penjual, yang mana penjual tu tak tahu pun yang orang tu dia cuba nak menipu dan nak menjual harta milik penjual tadi tu, dan dia tak tahu menahu tentang adanya dokumentasi perjanjian jual beli yang dah dibuat belakang dia. Okay, cuba bayangkanlah kalau misal kata kita menjalankan urusan jual beli tanpa memastikan penandatangan dokumen tersebut adalah orang yang betul, itulah dia punya efek dia lah, dia punya kesannya. Okay, tiba-tiba tahu-tahu je orang tu kata, bila masa pula saya jual rumah saya ni? Bila masa pula saya menandatangani perjanjian jual beli ni? Ini bukannya saya yang menandatangani. Ini bukannya saya yang orang kata apa memberikan kebenaran untuk menjual rumah ataupun tanah saya ni. So cuba bayangkan bila berlaku keadaan macam tu, macam mana
macam mana senarionya, apakah kesan yang akan berlaku. Sebab tu jangan marah pihak peguam kalau misalnya kata peguam berkeras nak pastikan orang yang menandatangani dokumen tersebut kena datang ke pejabat, kena buat appointment untuk berjumpa. Ini ada yang kata, nyusahkan orang je lah lawyer ni. Nak sign dokumen simple macam ni pun nak kena datang jumpa dengan dia. Bukan kita suka-suka nak buat benda tu. Bukan kita suka-suka nak mengadakan appointment untuk tengok tuan-tuan perempuan tanda tangan depan kita. Depan kita sebagai peguam. Bukan. Sebenarnya itu adalah untuk memastikan bahawa transaksi jual beli tu betul-betul penjual tu nak buat dan pembeli tu nak buat. Itu sebenarnya tujuan dia. So jangan suka menganggap bahawa kerja kami sebagai peguam ni saja nak menyusahkan. Kerja kami sebagai peguam ni nak mendatangkan masalah kepada tuan-tuan perempuan semua. Bukan. Sebab kami nak pastikan bahawa dokumen tu ditandatangani di hadapan kami untuk kami pastikan bahawa tuan-tuan perempuan lah orang yang ingin menjual ataupun membeli tanah tersebut dengan betul lah. So bila nak tanda tangan tu kita kena pastikan kita tengok IC, tengok muka dia betul ke tidak. Tengok IC ni betul, okey, mukanya sama, okey, namanya sama, okey. So barulah kita minta dia tanda tangan dokumen tersebut, okey. So Putri ada tanya lagi soalan kat sini, okey, tak apa, saya raikan soalan daripada Puan Putri kita. Adalah VP pemilikan kosong dibenarkan semasa PKP. Adakah vacant possession ataupun pemilikan kosong dibenarkan semasa PKP? Sekiranya tidak dibenarkan, adakah pemaju perlu membayar LED kepada pembeli sekiranya telah melepasi tempoh? Okey, soalan yang baik Putri. Saya cuba kupas. Ini maksud Putri dalam urusan jual beli di pasaran primer lah dengan pemaju perumahan. Okey, dan saya rasa bendanya lebih kurang sama juga di pasaran sekunda untuk pasaran subsale. Bila kita sebagai pembeli telah pun melunaskan ataupun membayar keseluruhan baki harga jual kepada penjual ataupun kepada pemaju, okey, katalah kita sekarang ni beli rumah melalui pinjaman, ada loan daripada bank. So bila kita buat pinjaman daripada bank dah disburse. Okey, bank dah disburse baki harga jual sepenuhnya kepada pihak penjual ataupun kepada pemaju tadi. Okey, sepatutnya dalam perjanjian jual beli selepas menerima baki harga jual sepenuhnya, pemaju ataupun penjual perlu menyerahkan vacant possession ataupun milikan kosong, kunci rumah tersebut kepada pembeli lah. Okey, so apa yang akan berlaku sekiranya adanya tempoh PKP sekarang? Okey, dalam tempoh PKP sebenarnya kalau ikutkan dia ada satu akta COVID-19 yang baru kuat-kuasakan. Kalau tak silap saya pada bulan 11 ataupun bulan 12 tahun lepas dah ada akta COVID-19 tu, memberi kebenaran untuk pihak-pihak yang teraniaya, pihak-pihak yang terkesan disebabkan penularan wabak COVID-19 ni dan juga disebabkan perintah kawalan pergerakan yang dah diimpos, yang dah dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk mendapat kelonggaran dan juga untuk melanjutkan tempoh masa. Okey, so dalam keadaan sekarang ni, jika berlakunya kelewatan untuk menyerahkan kunci oleh pihak penjual ataupun pemaju kepada pihak pembeli, maka itu dibenarkan di bawah undang-undang. So dia tidak boleh, pembeli yang teraniaya tadi, yang mana kunci rumah tu dapat lambat tadi, dia perlu excludekan ataupun exclude ni memberi pelanjutan masa lah. Okey, memberi pelanjutan masa kepada pihak penjual ataupun pemaju tadi untuk membolehkan penjual ataupun pemaju tadi dia lapangkan tarikh yang kena dalam tempoh PKP tu. So maknanya tarikh yang dah dilapangkan tu tidak akan dikira sebagai kelewatan di pihak pemaju ataupun penjual lah. Sebab bagi kita, okay, even though duit tu dah disburse, okay, contohlah katakan kita ambil loan dengan pihak bank dah disburse, tarikh disburse tu katalah 12 hari bulan 1, baru hari Selasa hari tu. 12 hari bulan 1 duit tu disburse, 13 hari bulan 1 start PKP. So macam mana dia nak rentas daerah, nak ambil kunci dan sebagainya kan. So bila berlaku masalah macam tu, pejabat pemaju pun terpaksa ditutup, jadi urusan tu tak boleh nak diteruskan. Bila berlakunya masalah macam tu, maka pemaju boleh invoke, boleh mengguna pakai akta COVID-19 tadi untuk melanjutkan tempoh masa dan membenarkan undang-undang membenarkan untuk pemaju memberi pelepasan lah kepada dia untuk tidak dikenakan faedah lewat tu. So itu kedudukan yang ada sekarang ni lah. Jadi notwithstanding benda tu
berlaku masa PKP fasa 1 dulu ke, PKP fasa 2 sekarang ni ke. So benda tu memang dah dinyatakan dan boleh dikecualikan daripada pengendaan faedah lewat. So itu untuk menjawab soalan Puteri lah. Okey, Tuan Imran. Okey, terima kasih Tuan Imran. Waalaikumsalam Tuan Imran. Boleh komen berkaitan denda kelewatan yang dikenakan oleh pemaju kepada pembeli sedangkan kelewatan tersebut di luar kawalan pembeli. Okey, dan pembeli pernah cadangkan kepada peguam untuk buang clause kelewatan tersebut tetapi dikatakan clause tersebut adalah format standard SPA. Thank you coach. Okey. Terima kasih banyak-banyak Tuan Imran. Saya rasa banyak pembeli-pembeli yang terkesan dengan penggunaan klausa faedah lewat bayar. Okay, so faedah lewat bayar ni sebenarnya peguam yang menyediakan perjanjian jual beli itu ataupun SPA tadi tu, dia boleh memasukkan klausa yang berkaitan dengan kelewatan yang tidak disengajakan. Kelewatan yang berpunca bukan daripada pihak pembeli itu tadi. Okay, sebagai contoh, macam saya bila saya prepare perjanjian jual beli, sekarang ni memang saya guna pakai satu klausa khusus untuk COVID-19, untuk PKP. Saya letakkan kat situ ada klausa berkenaan dengan MCO. Okay, so bila ada movement control order punya klausa, saya memberikan ke kata apa tempoh masa yang mana terjejas disebabkan oleh wujudnya PKP. Bila berlakunya PKP, tempoh masa tu akan dianjak ke depan ataupun dilanjutkan lagi ke depan. Jadi sepanjang tempoh PKP tu, macam dulu PKP 1.0 dulu selama lebih kurang dekat 2 bulan kita tak boleh nak keluar bekerja kan. So sepanjang tempoh PKP tu memang kita dah ada clause, untuk memastikan bahawa faedah lewat bayar ataupun lead interest ni tidak boleh dikenakan oleh pihak penjual ke atas pembeli tadi. Tambah baik pula sekarang ni dah ada akta COVID-19. So saya syorkan Tuan Imran mungkin boleh suggest, boleh syorkan kepada peguam yang membuat perjanjian jual beli bagi pihak Tuan Imran tadi untuk guna pakai apa yang ada di dalam akta COVID-19 tu. Okay. Tuan Imran boleh tengok balik siaran live saya berkenaan dengan COVID-19 beberapa bulan yang lepas. Saya dah ulas panjang lebar berkenaan dengan akta COVID-19 tersebut. Boleh tengok dalam YouTube channel saya dan juga dalam FB page saya ni lah, harta dana anda. Boleh tengok dalam siaran live tersebut. Saya dah tunjukkan akta tersebut dan saya dah kupas berkenaan dengan klausa yang membenarkan kelanjutan masa itu diberikan lah. Okey, jadi kalau misal kata adanya berlaku denda di situ, okey, kita kena faham urusan ni sepatutnya lah peguam menjadi pemudah cara. Okey, peguam menjadi pemudah cara dan peguam menjadi orang yang cuba untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan berhemah. Okey, maksud saya berhemah di situ ibarat nak menarik rambut daripada tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Biasa tengok cerita Piramli dulu kan. Okey, so bila kita gunakan pepatah tadi tu, kita kena faham sebagai peguam kita bukannya tugas kita nak menegakkan undang-undang tu semata-mata, tapi kita cuba untuk mencari jalan penyelesaian untuk memudahkan kedua-dua pihak yang terjejas tadi. Okey, penjual definitely dia terjejas disebabkan duit yang sepatutnya dapat kat tangan dia tu lambat, sebab lambat di disburse. Tapi dia kena faham juga disebabkan kelewatan tadi tu bukan berpunca daripada pembeli itu sendiri. Kelewatan tu mungkin berpunca daripada PKP, daripada urusan di pejabat tanah terpaksa di tutup, tak boleh nak buat presentation dan sebagainya dekat pejabat tanah untuk buat pindah milik. Jadi disebabkan kelewatan yang bukan berpunca daripada penjual dan juga pembeli itu sendiri, maka kelewatan tersebut bukan disengajakan dan boleh dilanjutkan tempoh tu, dan sepatutnya peguam tu menjadi pemudah cara dan menerangkan kepada klien masing-masing sebenarnya okey, disebabkan benda ni bukan berpunca daripada penjual, bukan berpunca daripada pembeli, maka pihak penjual dan pembeli kena akur dan kena faham tempoh tu perlu dilanjutkan lagi lah. Okay, jadi itu yang terbaik lah sebenarnya. So jangan kita anggap peguam ni macam malaikat, semua benda betul. Okay, ni saya nak bagi tahu, nak bagi peringatan kepada rakan-rakan peguam saya yang ada di luar sana. Okay, janganlah malas sangat. Jangan malas sangat buat SPA tu kata standard clause. Semua benda standard clause. Tak ada, no such thing as standard clause. Setiap case yang kita handle tu ada clause-clause yang kita perlu tambah baik dari masa ke semasa bergantung pada keadaan yang ada.
Okay, so jangan kita anggap yang klien kita ni boleh faham, klien kita ni semua sama, dokumen yang kita prepare ni semua sama, semua benda standard. No such thing as standard. From day one saya praktis sampai sekarang, alhamdulillah dah 19 tahun dalam bidang kepeguaman ni. Saya telah diasuh, saya telah diajar oleh peers-peers saya, oleh orang kata apa, bos-bos saya dulu, nak buat SPA ni kena tengok clause yang ada dalam SPA tu, kena tengok, kena fahamkan dan kena bersesuaian dengan keadaan yang ada tu lah. Tak boleh main simply main letak je, letak clause ni macam ni, clause ni macam ni, ikut je standard pada mula kita prepare SPA tu. Katalah saya start practice tahun 2002, daripada tahun 2002 sampai ke sekarang sama je SPA tu punya clause. Tak boleh, tak boleh. Kita kena ikut kesesuaian ni. Akta yang ada, klausa-klausa yang ada tu perlu ditambah baik mengikut perjalanan undang-undang terkini. Itu yang sepatutnya lawyer tu kena buat. Okay, jadi itu untuk menjawab soalan Tuan Imran. Okay, jangan risau Tuan Imran. Kalau ada apa-apa masalah, konsult balik dengan peguam tu. Saya percaya rakan-rakan peguam saya yang bijaksana kat luar sana tu, dia masih lagi boleh orang kata apa, utarakan lah apa-apa pertanyaan, apa-apa soalan yang bermain di fikiran kita, kita boleh bertanya kepada mereka lah. Itu yang saya syorkan lah. Okay, Putri, noted on akta COVID-19. Terima kasih Coach. Okay, sama-sama. So semua yang dah, Puan Siti Ina, terbaik Coach. Okay, terima kasih Puan Siti. Okay. So siapa lagi nama-nama yang saya tak sebut ni, boleh letakkan di ruangan komen. Ada apa-apa pertanyaan, saya bagi satu lagi. Satu lagi soalan. Kalau misal kata apa ni, tuan-tuan perempuan ada pertanyaan yang ingin diajukan, boleh panjangkan soalan tuan-tuan perempuan semua di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Kalau segan nak jawab apa ni, tanya di ruangan komen tu, boleh hantar soalan tuan-tuan perempuan tu melalui email. Okay, macam saya tulis kat bawah ni, anda hartanah@gmail.com ataupun WhatsApp ke nombor saya 012-655-0685. Okay, alright. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah bertanyakan soalan. Okay, masa pun dah pukul 10.31. Saya bagi lagi satu soalan. Saya ambil masa lebih kurang 5 minit lagi lah untuk bersiaran secara live ni. Okay, silakan. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanyakan, boleh ajukan kepada saya, insyaAllah. Ada lagi ke nak tanya? Okey, pagi tadi kalau tuan-tuan perempuan perasan dalam page hartanah anda dan juga dalam Facebook personal saya dah war-warkan tentang kepentingan buat FB Live. Okey. Bagi tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat pejuang hartanah yang mungkin ada dalam rancangan live ni, yang sedang menyaksikan saya buat live ni, saya dah tulis panjang lebar kat situ nak memberi penerangan kepada anda semua kepentingan anda untuk outreach, untuk berjumpa dengan masyarakat di luar sana dengan cara membuat FB Live macam mana saya buat sekarang ni. Okay, tuan-tuan perempuan, kalau misal kata ada masa, belajarlah cara macam mana nak buat online marketing. Salah satu cara yang terbaik untuk anda outreach pada masyarakat di luar sana adalah melalui perkongsian ilmu, sharing, educate mereka melalui FB Live yang saya sedang buat sekarang ni. Jadi dalam tempoh PKP ni sebenarnya banyak orang yang tak tahu nak buat apa kat rumah. Okay, kita mungkin jadi orang kata pemandor, jadi lengai kan, orang kata orang Kedah kan. So kita duduk kat rumah tak ada buat apa-apa tu, sebaik-baiknya kita gunakan, isikan masa lapang yang ada sekarang ni untuk buat FB Live. Buat FB Live, kita terangkan kepada masyarakat apa yang kita tahu, supaya mereka juga tahu dan mereka dapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang kita cuba kongsikan. So itu pesanan saya kepada semua, dan saya rasakan tak semestinya tuan-tuan perempuan kena jadi lawyer macam saya baru nak buat sharing. Tak semestinya tuan-tuan perempuan kena jadi doktor baru nak sharing. So semua kita ni tak kira lah kita punya tahap pendidikan setakat SPM saja ke, masing-masing ni dalam hidup ni ada pengalaman. Okay, masing-masing dalam hidup ni ada sesuatu yang boleh diceritakan. Jadi saya syorkan tuan-tuan perempuan cuba mulakan perkongsian di FB Live. Kalau segan nak jumpa dengan orang ramai-ramai macam ni, tak ramai mana pun, macam saya pagi ni ada lebih kurang dari 10 orang yang tengok pun kan. Tapi benda tu kita jadikan satu aktiviti yang sharing ni sebagai satu perkara yang kita gunakan untuk outreach, untuk berjumpa dengan masyarakat di luar sana. Sebenarnya apa yang kita kongsikan tu tak penting, tapi yang pentingnya adalah keinginan kita untuk berkongsi, keinginan kita untuk mencambah ilmu, keinginan kita untuk membantu orang lain. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi saya syorkan tuan-tuan perempuan, siapa yang mungkin berada dalam bidang sales, siapa yang mungkin ada masalah
nak dapatkan prospek buyer dan sebagainya, especially untuk bakal-bakal pejuang-pejuang hartanah yang baru dalam bidang hartanah, yang masih hijau dalam bidang hartanah ni, yang masih tak tahu cara macam mana marketing strategi yang perlu diorang buat. Online marketing adalah salah satu cara, powerful tool yang tuan-tuan perempuan perlu guna pakai. So bila dah buat online marketing, tak boleh tidak tuan-tuan perempuan kena tampil ke depan, kena berjumpa dengan orang ramai. Okay, jadi saya syorkan siapa-siapa sahabat-sahabat yang mungkin ada dalam rancangan live kita pada pagi ni, yang sedang menonton siaran live kita pada pagi ni, saya syorkan tuan-tuan perempuan buat macam mana yang saya syorkan, yang saya dah tulis panjang lebar pagi tadi, berkenaan dengan kepentingan buat online marketing, kepentingan untuk muncul di hadapan supaya masyarakat di luar sana boleh nampak, masyarakat di luar sana boleh kenal siapa kita, masyarakat di luar sana boleh suka kepada kita, dan seterusnya mereka boleh percaya kepada kita. Okay, jadi itu yang saya syorkan kepada tuan-tuan puan. So cuba buat dulu, jangan suka bertangguh, jangan rasa macam kita ni tak ada apa-apa nak di-sharekan, so kita tak sharekan langsung. Kita cuba buat sebaik mungkin, kita cuba outreach mereka dengan cara yang saya dah syorkan tadi. Okay, insyaAllah. Right? So tanamkan azam, jadikan 2021 tahun terbaik untuk anda. Mereka yang berada dalam bidang sales, jadikan 2021 ni tahun untuk anda pecah telur. Siapa yang jadi rent tak pernah ada case close dan sebagainya, cuba buat teknik yang saya dah syorkan kepada anda untuk outreach kepada masyarakat, buat mereka nampak, buat mereka kenal, buat mereka suka, buat mereka percaya kepada anda. Okay, so itu saja perkongsian saya. Okay, dan mana yang baik itu datang daripada Allah, mana yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi menonton siaran live saya pada pagi ini. Kita jumpa esok insyaAllah pukul 10 pagi dalam segmen yang sama, topik yang sama, anda tanya coach jawab. Right? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.